Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua geng-geng bayang yang sedang menonton Hey Shadows channel. And seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan sihat walafiat. And kepada korang yang masih baru lagi di Hey Shadows channel, Shadows ingin mengucapkan selamat datang ke Hey Shadows channel, di mana Shadows berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga kisah-kisah yang berkaitan dengan sihir yang terjadi kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. Alright geng bayang semua, pada hari ini aku akan berkongsikan kisah sambungan lukisan potret puaka. So ini adalah bahagian kedua dalam kisah yang telah aku kongsikan pada hari Jumaat yang lepas. Okay, so aku sarankan kepada korang semua yang mana belum tengok part 1 lagi ataupun bahagian 1, silalah ke bahagian 1 dulu untuk kasih faham jalan cerita semua, di mana kisah pada hari ini merupakan kesinambungan macam tu lagi, kesinambungan Milia pergi ke Indonesia. Sebab apa? Salah satu rakannya yang di Indonesia terkena insiden yang serupa dengan apa yang Milia telah alami. So aku akan tinggalkan link sama ada di bawah ataupun korang boleh tekan link dekat atas ni. Aku harap tepat jari aku ni jari betul mana link akan muncul kat atas ni. Korang tekan link ni, pergi layan bahagian 1, lepas dah habis datang sini balik dan layan bahagian kedua. Alright, so aku pun tak nak buang masa lagi. So jom kita pendengarkan kisah sambungan lukisan potret puaka. Let's go. So, kisah kita bermula di mana pada episod yang lepas, Milia mendapat panggilan daripada salah seorang rakannya yang berada di Indonesia, iaitu Katrina. Di mana Katrina ni call si Milia dan bagi tahu yang rakan mereka yang bernama Tia sedang mengalami beberapa insiden-insiden yang kurang menyenangkan, atau dengan erti lain, insiden yang menyeramkan. So selepas si Milia ni mendapat panggilan daripada Katrina, so si Milia ni pun bercadang untuk pergi ke Jakarta, di mana rakan-rakan si Milia ni berada tau. So si Milia plan sebab apa yang dia telah alami, dia nak pergi ke Jakarta untuk cek keadaan Tia. Apa sebenarnya yang dah berlaku, macam mana insiden ni boleh terjadi dekat Tia pula. Dah macam satu episod pula dah. So si Milia ni pun bagi tahu lah ibu dia yang dia bercadang untuk pergi ke Jakarta. So ibu si Milia ni pada awalnya rasa macam tak berkenan lah yang si Milia ni nak pergi ke Jakarta nak jumpa kawan dia yang mengalami perkara yang sama. Sebab ialah beberapa bulan yang lepas si Milia ni baru juga terkena insiden yang ialah kurang menyenangkan lah kan, dengan potret tu lah ada hantu keluar semua benda tu. So ibu si Milia ni kata tak payahlah pergi kan, pandai-pandai diorang kan. Dan Milia cakap tak manis lah buat macam tu kan. Tak manis, right? Tak manis lah tinggalkan member macam tu kan. So since Milia dah ada pengalaman dia, Milia mungkin boleh lah bagi nasihat ke atau bagi cadangan ke apa-apa sekalipun lah. Dan padahalnya si Milia ni sebenarnya dia nak cari siapa orang yang telah memberi si Milia dan juga si Tia potret puaka tersebut tau. So selepas beberapa kali cuba memujuk ibu si Milia ni, akhirnya ibu Milia ni pun termakanlah pujuk dia. So ibu Milia bercakap, okey lah fine lah, kalau kau nak pergi sangat kau pergi, tapi berjaga-jaga, make sure jangan buat benda-benda yang terlalu ekstrim lah, yang sampai boleh memudaratkan si Milia ni. So Milia pun cakap okey lah fine, dia pun bersetuju. Lepas tu dia pergilah standard lah, beli tiket, flight tiket, everything all. Dan si Milia pun memulakan perjalanannya ke Jakarta, Indonesia. So apabila si Milia tiba di Jakarta, dia dah buat dah rancangan dengan rakan-rakan dia semua, mana nak jumpa, mana nak pergi and everything all. So apabila si Milia tiba di Jakarta, Katrina dah standby, dah tunggu dekat situ untuk jemput si Milia ni untuk stay dengan Katrina ni. And Katrina ni stay dekat sebuah tempat yang bernama Pantai Mutiara. So Katrina boleh dikata orang have lah, orang berada macam tu tau. So Katrina pun jemputlah si Milia ni pulang ke rumah si Katrina dulu untuk ialah mandi-mandi, fresh up sikit sebelum berjumpa rakan-rakan dia yang lain, iaitu Tirso dan juga Tia. So walaupun pada waktu ini Tia dah kena beberapa siri-siri gangguan, namun si Tia ni still boleh dikatakan kuat lagi lah untuk keluar and everything all. So pada malam tu si Katrina ni plan untuk jumpalah di sebuah kafe yang terletak di Bandar Jakarta bersama dengan Tirso dan juga si Tia. Diorang nak bincang lah apa sebenarnya yang dah berlaku and cuba nak rongkaikan sebenarnya siapa yang bagi potret Mona Lisa. Aku dalam otak aku nak cakap potret Mona Lisa man.
bukan potret Melissa ya, potret puaka kepada si Milia dan juga si Tia. So pada malam tu, si Milia, Tirso, Tia dan juga Katrina berjumpalah di sebuah kafe yang terletak di Bandar Jakarta. So macam biasalah, standard lah, lepas dah lama tak jumpa semua. Diorang pun ialah si Milia, Tia, Katrina semua berpelukan. So si Tirso ni berasa gembira kan, dah lama tak jumpa rakan-rakan dia yang lain kan. Setelah maklum lepas dah habis tamat pelajaran, diorang semua dah ke alam lain. Tiba ke alam lain. Diorang semua ke alam pekerjaan dan tak ada masa nak lepak tau. Jarang lepak lah, senang cerita macam tu. So diorang pun duduk lah bersembang, tanya buat apa. Macam biasa standard kan, sembang-sembang tanya apa diorang tengah buat, kerja apa semua bagai. Sampailah satu momen di mana si Katrina ni timbulkan topik yang berkaitan dengan si Tia. So pada awalnya si Tia ni rasa kurang selesa lah. Sebab apa, pengalaman yang dialami oleh si Tia ni, Tia hanya bagi tahu dekat Katrina. Dia tak expect pun Katrina ni pergi bagi tahu si Milia, pergi bagi tahu si Tirso. So si Tia ni pun marah dekat Katrina. Yang you bagi tahu diorang ni kenapa? Dan Katrina pun cakap, tak ada, aku risau dengan keadaan kau. Sebab tu aku panggil si Milia, aku panggil si Tirso. So kita boleh bincangkan lah. And plus si Milia pun kena benda yang sama. And then si Milia ni pun bagi tahu lah dekat Tia and berkongsikan pengalaman yang telah dialami oleh si Milia ni. And Tia macam tak percaya sebab apa? Segala yang diberitahu oleh si Milia ni terjadi kepada si Tia, tapi Tia bagi tahu yang pengalaman yang dia alami macam consider macam baru lagi tau, di mana kedua ibu bapanya perasan ada sesuatu ataupun ada gangguan di rumah. Tak kisahlah ketika Tia berada di rumah ke ataupun tak ada kat rumah ke, seolah-olah seperti ada seseorang yang kelihatan seperti Tia. So si Tia ni beritahu ada satu hari ni di mana dia tengah tidur petang. Dia tengah tidur petang sebab penat bekerja dia tengok. And time tu lah dia bermimpi seolah-olah ada makhluk yang berdamping dengan dia tau. And makhluk tu macam menggigit ibu jari dia tau. Cuba nak isap darah ke apa ke aku tak tahu. Tapi Tia cakap ialah satu image ataupun satu gambaran yang paling menyeramkan apabila dia tengok momen tu. Dan sama seperti si Milia ni juga, di mana Tia ni berada di satu sudut di dalam bilik dia dalam time tidur tu bermimpi, di mana dia nampak diri dia yang hanya kaku di atas katil, tak boleh nak buat apa-apa. And makhluk tu sedang kira macam bertindih atas dia, ataupun macam aku cakap tadi, sedang mengisap darah daripada kakinya. And apabila si Tia bangun, Tia akan perasan kakinya ada lebam-lebam gigitan. So Tia ni bagi tahulah kedua ibu bapanya, namun kedua ibu bapanya tak percaya kan dengan makhluk-makhluk halus ni. Hanya anggap yang itu kemungkinan si Tia terlanggar sesuatu ke, ataupun ada nyamuk ataupun kumbang ke apa tergigit kakinya. Namun bagi Tia adalah satu perkara yang abnormal. Sebab apa? Gigitan dia bukan gigitan macam nyamuk ke apa tau. Memang besar, nampak macam gigitan manusia macam tu. So Tia cubalah terangkan kepada kedua ibu bapanya, namun kedua ibu bapanya cakap tadi tak percaya. So Tia pun bagi tahulah dekat Katrina. So bila Katrina dengar benda ni, bila si Katrina bagi tahu si Milia, dan time itulah baru Milia bagi tahu dia pun mengalami insiden yang sama seperti apa yang terjadi kepada Tia. So persoalan dia yang ditanyakan oleh si Milia, si Tia, Tirso dan juga Katrina, kedua-dua mereka mengalami perkara yang sama setelah mereka berdua mendapat potret ataupun lukisan potret yang berwajahkan mereka berdua tau. Dikatakan kedua-dua potret tu, kira dia punya lukisan ataupun dia punya benda yang digunakan hampir sama seperti apa yang Milia ada tau. Contohnya apabila Tia cakap yang rambut Tia di dalam potret tu seperti ada rambut yang betul digunakan dekat atas potret tu. And potret tu nampak begitu realistik, seolah-olah macam potret tu hidup. So Tirso pun tanyalah siapa sebenarnya yang bagi potret tu. Dan diorang bersangkakan kod-kod antara mereka berempat lah yang bagi potret tu, namun tiada siapa yang mengaku. Dan Katrina bagi tahu kod Tirso kot yang bagi potret tu kat korang berdua. Dan Tirso pun naik angin lah, apa hal pula kau tuduh aku yang bagi potret tu kan.
Dan Katrina cakap, yalah, dulu kau suka dekat Milia tapi Milia reject kau punya cinta. Dan lepas tu kau suka pada Tia, tapi disebabkan Tia ada relationship dengan orang lain, so kau pun macam tak puas hati lah. So, mana tahu kau buat benda macam tu. So terus hantar meja, dia terus bangun. Dia malah nak layan keadaan time tu dan cakap Katrina ni bersikap kurang ajar. Dan Tirso pun terus keluar daripada kafe tu. Dan pada waktu itu si Milia ni pun terus bangun dan kejar si Tirso untuk pujuk dia. So apabila Milia keluar daripada kafe tu, nampak si Tirso ni tengah duduk dekat luar kafe tu sambil isap okok lah. Tension punya pasal. So si Milia ni pun bagi tahu lah Tirso maafkan si Katrina lah, mungkin dia bergurau tapi gurau dia tak kena dengan tempat lah semua benda tu kan. Dan Tirso pun cakap lah, aku memang suka pada kau Milia, and also lepas kau kata kau tak boleh nak ada hubungan dengan aku pun terima benda tu. Dan lepas beberapa ketika lepas si Tirso ni dah luahkan perasaan dia kepada si Milia, dan lepas tu dia macam okey lah, dah move on dan dia suka pada si Tia. Namun si Tia pada ketika itu mempunyai relationship dengan orang lain. So memang Tirso rasa kecewa lah. Yalah, dua-dua wanita ni dia tak dapat, walaupun dia suka tapi tak dapat. Namun Tirso cakap walaupun benda macam tu menyakitkan hati dia, tapi tak adalah dia tergamak untuk pergi jumpa bomoh ke apa, untuk suruh lukis portrait dan everything all, dan buat benda-benda yang macam ni. Dia tak adalah sampai level macam tu. Dia menerima lah nasib dia ataupun menerima hakikat yang dia tak dapat bersama mereka berdua. So apabila Katrina cakap macam tu dekat Tirso terasa lah, sebab yelah ini berkaitan dengan perasaan dia and everything, and then dia membuat Tirso rasa macam bersalah. Sebab apa benda yang bila kau tuduh orang pasal sihir ni, dahsyat mat berat mat tuduhan dia. So lepas tu Milia pun cubalah pujuk. Akhirnya Tirso pun masuk balik ke dalam kafe tersebut. Dan apabila Tirso masuk ke dalam kafe tu, Katrina pun cakap, aku minta maaf lah, aku gurau je dengan kau, takkan tak boleh nak gurau pun. Dan Tirso pun cakap, tak adalah, gurau pun ada limit mat. Tak payahlah kau pergi sampai kata tuduh aku buat sihir ke apa benda semua. So lah diorang semua dah cool down, semua dah stable, dan diorang pun start bincang. Diorang pun tertanya-tanya siapa kod-kod yang mungkin hantar potret tersebut. Dan Katrina pun bagi tahu balik lah, korang ingat tak dulu ada kat college ada seorang bernama Ricky. And time tu lah diorang semua, Ricky memang power bab lukisan ni. Bila dia buat potret ke apa, tak kisahlah potret sesiapa sekalipun, dia punya detail dia memang lain macam tau. So si Tirso bercakap, okey lah, kalau betul lah, kalau korang rasa Ricky yang hantar gambar tu atau potret tu, apa kata kita jumpa si Ricky ni. So si Katrina dan juga si Tia ni pun persoalkan lah, kenapa Ricky nak lukis potret kita berdua, si Tia dengan Milia ni, sedangkan si Ricky ni jarang lepak dengan kita orang. Dia bukan sama grup dengan diorang. Ricky ni jenis yang suka berseorangan. So selepas berbincang everything, so diorang pun bercadang untuk cari si Ricky ni. Namun tiada siapa di antara diorang ni tahu di mana Ricky ni tinggal. So diorang decide untuk pergi balik ke universiti yang diorang pernah belajar dulu dekat Jakarta ni, and try lah tanya sesiapa yang ada kat situ, ataupun kok si Ricky still masih belajar lagi ke apa. Dan manalah tahu, kok lecturer tahulah si Ricky ni stay mana. So pada malam tu diorang pun semua bersurai, masing-masing pulang ke rumah diorang. And pada keesokan harinya diorang pun pergi ke universiti yang di mana diorang pernah belajar satu ketika dahulu, untuk bertanyakan di manakah si Ricky ni tinggal. So pada keesokan harinya, si Katrina, Milia, Tia dan juga si Tirso ni semua berkumpul dekat satu tempat and naik satu kereta pergilah ke universiti yang diorang pernah belajar satu ketika dahulu. And time diorang pergi universiti tu dengan satu matlamat, iaitu untuk mencari di manakah Ricky berada tau. So dengan harapan diorang dapatlah tanya kokok lecturer diorang yang diorang pernah belajar dulu, yang dapatlah bagi tahu di mana Ricky sedang berada tau, ataupun di mana tempat tinggal si Ricky ni. So lepas tanya, sampailah si Milia ni pergi ke sebuah kelas ataupun department lukisan, di mana ada satu bahagian di mana diorang hanya fokus kepada lukisan dan macam mana nak jadi pelukis yang terbaik macam tu. So si Milia ni pun pergilah tanya salah seorang lecturer dekat situ berkenaan si Ricky ni. And yes, lecturer tu memang rapat dengan si Ricky, sebab dikatakan Ricky ni adalah antara pelajar dia yang terbaik disebabkan atas lukisan dan kerja dia. And pada waktu yang sama, lecturer tu siap tunjuk lukisan-lukisan si Ricky ni. And time tu lah si Milia ni terkejut, sebab apa, dia lihat antara gambar-gambar yang boleh dikatakan gambar terbaik yang dilukiskan oleh si Ricky ni merupakan gambar si Katrina,
gambar Milia, Tia, Tirso dan beberapa lagi rakan-rakan diorang yang lain lah. So si Milia time tu dah rasa macam kemungkinan besar Ricky dalang di sebalik semua benda yang telah terjadi. So si Milia ni pun cepat-cepatlah panggil rakan-rakan dia yang lain untuk datang tengok gambar yang dilukis oleh Ricky satu ketika dahulu tau. So diorang pun sama jugalah terkejut apabila diorang lihat gambar-gambar diorang berada di pameran kelas tu tau. So diorang macam tak sangka lah selama ni diorang, setiap daripada diorang ni, si Tirso, Katrina, Amelia, Tia, diorang ada potret-potret diorang diletakkan di dalam kelas lukisan tau. And time tu lah diorang berempat ni memang rasa macam kemungkinan besar Ricky yang pendajal kita orang ni. So diorang pun tanyalah kod-kod lecturer tu tahu di mana Ricky sedang berada. Dan lecturer pun bagi tahu lah, yes, dia memang tahu Ricky tu berada dekat mana. And dikatakan selepas tamat pengajian, di mana si Ricky ni pulang ke Bandung atas sebab untuk menjaga kedua ibu bapanya. And pada waktu yang sama dikatakan dekat Bandung adalah tempat-tempat di mana dia boleh mempromosikan ataupun tayang kerja-kerja dia, especially kerja-kerja lukisan dia semualah. So diorang lepas dah tahu yang Ricky ni ada dekat Bandung, siap dengan alamat lagi yang diberikan oleh cikgu tersebut. So lepas tu diorang pun bincang lah sama ada diorang nak pergi Bandung ataupun cuba call ke apa benda lah semua benda tu. Dan Tia cakap since benda ni adalah satu isu yang serius and terlalu banyak gangguan yang telah dialami oleh si Tia and also kepada si Milia ni, diorang bercadang untuk dapat tahulah kebenaran kenapa benda ni terjadi. Instead of melalui telefon ke apa, diorang pun plan untuk pergi ke Bandung. So dari Jakarta ke Bandung mengambil masa dalam 2 jam lebih, yang itulah perjalanan menggunakan kereta. So tak adalah rasa macam jauh sangat kan. Diorang plan macam okey lah 2 jam lebih yang tu tak adalah pergi sangat. At least pagi diorang boleh tolak, and then lepas petang jam tu diorang boleh pulang balik lah dekat Jakarta. So lepas bincang, akhirnya Tirso, Katrina, Amelia dan juga si Tia ni setuju untuk pergi ke Bandung dan melawat si Ricky ni pada keesokan hari, sebab ialah hari tu dah lewat sangat. So diorang tak nak sambung perjalanan diorang pada malam tu. So diorang pun okeylah plan keesokan pagi, awal pagi bertolak ke Bandung. And pada waktu itulah Tia bagi tahu si Milia, Milia, apa kata you stay rumah I untuk malam ni? I pun nak tengoklah kok you rasa benda yang sama. So Milia ni pada awalnya dia rasa macam tak senang lah nak pergi stay dekat rumah si Tia. Sebab apa, si Milia ni kan pernah mengalami insiden ataupun pengalaman yang sama berlaku dekat diri dia. So dia takut yang kalau dia berada dekat rumah Tia, insiden yang sama juga akan berlaku. Namun si Milia lepas fikir, dia cakap macam tak apalah, aku stay je lah dekat rumah Tia. At least aku boleh tahulah apa perasaan ataupun momen yang dialami oleh Tia ni sama ada lebih kurang sama dengan apa yang si Milia rasa. So si Milia ni pun bagi tahu lah si Tia yang dia okey lah untuk stay dekat rumah Tia ni. And then Katrina pun cakap, kau sure kau nak stay dekat situ kan? Lepas insiden dah kau kena, kau tak risau ke apa-apa kan? So si Milia pun cakap, InsyaAllah tak ada apa-apa akan berlaku. Aku just make sure aku baca segala doa pelindung yang aku tahu, and then yelah, mungkin insyaAllah tak ada apa-apa yang akan berlaku ke atas diri aku. Diorang pun dah fine, dah setuju everything all. And lepas tu, lepas dah selesai semua benda, Milia pun ikutlah si Tia pulang ke rumah Tia. So setibanya Milia dekat rumah si Tia ni, so macam biasalah Tia jemput si Milia masuk ke rumah, everything all, bergaul bersama kedua ibu bapa si Tia, dan lepas tu makan malam everything all. Dan kedua ibu bapanya pun telah sediakan satu bilik khas untuk si Milia stay. And si Tia ni pun boleh kata boleh tahan juga lah, rumah dia memang besar lah. So Milia cakap boleh tak kalau Milia stay sama bilik dengan Tia, sebab dia tak nak terasing daripada Tia pada malam tu tau. Sebab dia risau rumah tu dah lah besar. And then dia takut dengan insiden potret yang telah terjadi kepada si Tia ni, takut terjadi semula dekat si Milia. Dan Tia pun cakap, tak ada hal lah, lagi bagus, lagi fun kan, boleh stay sama bilik kan, boleh sembang-sembang dan semua benda tu. So ibu bapa si Tia ni pun setujulah prepare bilik si Tia ni, bagilah katil ekstra ke apa ke kan, semua benda tu kan. So si Milia dan juga si Tia ni pun beranjaklah ke bilik mereka. And sebelum diorang lelapkan mata, diorang pun sembang lah, apalah, tanya ni lah, tanya tu lah. Maklum lah, lama tak jumpa kan, so obviously banyak benda lah yang nak disembangkan. Namun apa yang bakal berlaku kemudian boleh dikatakan satu pengalaman yang Milia tak sangka dia akan alami sekali lagi di rumah Tia.
So pada malam tu selepas si Milia dan juga si Tia ni dah berborak panjang semua benda tu, diorang pun rasa letih, mengantuk. So si Milia dan si Tia ni pun masuklah tidur. So selepas mereka berdua lena dibuai mimpi, pada malam tu si Milia ni tengah sedap tidur semua benda tu, tiba-tiba kaki si Milia ni seolah-olah ditarik oleh sesuatu tau, macam tarik sekali macam tu tau. So si Milia ni pun terkejut dan dia bangun lah. And suasana di dalam bilik si Tia ni dalam keadaan gelap. Dan time tu bila kau, maklum lah, bila kau baru bangun, mata kau baru nak adjust dengan surrounding semua benda tu tau. So si Milia lepas dia bangun, dia tengok kawasan sekeliling ni, dan dia pelik lah apa yang tarik kaki dia time tu kan. Dan time tu lah si Milia ni, dia terdengar seolah-olah ada suara tangisan yang sayu menangis tau. Macam tu lah. Apabila si Milia dengar tu, dia try lah cari, and then time tu dia nampak macam ada bayangan bentuk seseorang yang tengah duduk di hujung bilik tu, dekat kawasan tingkap dalam bilik tu, dekat hujung tu, sambil macam duduk pegang diri lah, aku tak tahu, peluk diri macam tu lah, sambil dalam keadaan duduk macam tu. So si Milia pun nampak macam bentuk ataupun bentuk badan si Tia lah. Dan si Milia cakap, Tia, kau buat apa dekat situ? Dan kedengaran suara seolah-olah seperti Tia menjawab, Aku takut. Dan si Milia macam, kau takut apa Tia? Apa yang kau ni sangat? Macam Milia pun mendekatilah si Tia tu. Dan secara perlahan pada waktu yang sama, si Milia ni terasa seperti ada yang tak kena tau. Namun dia pun rasa bersalah juga, takkan dia nak biar member dia duduk dekat tepi tu menangis-nangis macam tu kan. So si Milia pun cuba nak tenangkan si Tia ni. So dia pergilah mendekati Tia ni secara perlahan tau. Dia tak naklah tiba-tiba rush ke apa kan. And masih lagi kedengaran suara tangisan yang sayu kan. So apabila si Milia ni semakin menghampiri si Tia ni, si Tia non-stop cakap aku takut sambil bergoyang-goyang badan dia macam tu tau. Tapi muka atau raut wajah dia menghala ke arah dinding tau. Dan si Milia cakap, Tia kenapa macam ni Tia? Apa dah jadi? Apa yang ni kan? So si Tia cakap, aku takut. Itu saja balas yang diberikan oleh si Tia kepada si Milia. So Milia apabila dah makin rapat dengan si Tia ni, si Milia ni pun peganglah bahu si Tia tau. And apabila si Milia ni pegang bahu Tia, Tia terus pusing ke arah Milia sambil cakap, aku takut. Namun apa yang Milia nampak bukanlah Tia, tapi makhluk yang menyeramkan, sama seperti apa yang dia pernah nampak time dia kena gangguan dia time di Malaysia dulu, di mana si Milia nampak lidah makhluk tu terjelik keluar dengan begitu panjang, wajah mata dia yang menyeramkan, and sambil tersenyum memandang si Milia. And makhluk tu cakap benda yang paling Milia tak expect, ialah, Tak sangka kita berjumpa lagi. So Milia pun berasa terkejut dengan respon yang diberikan oleh makhluk tersebut. Dan sesungguhnya makhluk tu kenal dengan Milia, dan boleh dikatakan seolah-olah makhluk tu adalah makhluk yang serupa yang mengganggu Milia time Milia berada dekat rumah dia tau. So Milia time tu terus menjerit dengan begitu kuat sampai Tia pun terbangun, dan Tia pun terus buka lampu kecil di tepi meja dia, dan dia nampak si Milia ni sedang berada di atas lantai, sedang menangis menjerit-jerit tau. And Tia terus bangun dari katil dia, pergi ke arah Milia and cuba tenangkan Milia. And setiap kali Milia pandang wajah si Tia ni, Milia akan terus menjerit sampailah kedua ibu bapa si Tia ni masuk ke dalam bilik, sebab ialah risaulah dengan apa yang dah berlaku. And Tia cubalah sedaya upaya dia untuk menenangkan si Milia ni bersama dengan kedua ibu bapa si Tia. Selepas beberapa ketika macam tu, si Milia ni pun berasa tenang sikit. Barulah si Milia macam, yelah, dia boleh start berfikir dengan waras and everything all. Dan kedua ibu bapa dia termasuklah Tia tanya apa yang dah berlaku, kenapa menjerit macam tu, kenapa menangis kan, semua benda lah, sebab diorang confused dengan apa yang telah terjadi kan. So si Milia pun terangkan dekat diorang semua apa
apa yang dia nampak pada malam tu tau. So seperti yang aku pernah cakap tadi pada awal video ni, di mana kedua ibu bapa Tia ni tak percaya dengan kewujudan hantu ni semua benda ni. Bagi diorang adalah semua benda-benda tahyul. So bila kedua ibu bapa si Tia dengar penjelasan si Milia, diorang fikir itu kemungkinan mimpi buruk lah apa semua. So diorang buatlah air untuk si Milia ni untuk minum, tenang diri, and then masuk tidur. And kedua ibu bapa si Tia ni pun beredar lah daripada bilik si Tia and masuk ke bilik diorang. Tapi si Tia ni obviously percayalah dengan apa si Milia cakap, sebab itulah pengalaman yang si Tia alami. So si Tia ni tanyalah kepada si Milia, apa yang kau nampak, macam mana benda tu boleh berlaku and everything. So Milia pun explain lah balik di mana Tia berada dekat satu sudut dalam bilik tu menangis-nangis ketakutan. And then si Tia cakap, adakah dekat tempat ujung tu? And Milia pun macam mana si Tia boleh tahu? And rupa-rupanya Tia ni setiap kali bila dia dah masuk tidur, Tia pun akan mengalami satu gangguan yang lebih kurang dengan apa yang si Milia alami. Cuma beza dia adalah si Tia ni akan dengar seperti namanya dipanggil, dan apabila si Tia ni bangun, dia akan nampak ada satu kelibat yang berdiri di penjuru bilik tersebut memandang ke arah Tia tau. Dan tiap kali lepas bila terjadinya insiden tersebut, Tia akan berlari keluar daripada bilik dia and pergi ke bilik kedua ibu bapanya untuk bagi tahu apa yang sedang berlaku. Namun apabila kedua ibu bapanya datang masuk bilik, makhluk ataupun kelibat tersebut dah tak ternampak tau. Tak ternampak, dah tak ada dalam bilik tu. So Tia ni tiap kali dia alami insiden tersebut, dia tak boleh nak bagi tahu sesiapa. Isyran dia bagi tahu kedua bapanya, ibu bapa dia tak percaya. So dia mengalami benda ni dalam, yelah time tu sorang-sorang lah, sampailah dia bagi tahu kes ni kepada si Katrina. And apabila si Milia mengalami pengalaman yang sama juga, so si Milia ni pun bagi tahu lah si Tia, ni lah pengalaman yang sama juga aku alami time aku dekat rumah aku tau. Cuma beza is that potret yang aku dapat tu aku letak dalam bilik aku, and aku nampak makhluk tu keluar daripada potret tu. Tapi macam dalam bilik kau, aku tak nampak pun potret tu. So Tia bagi tahu yang potret si Tia ni diletakkan di dalam satu bilik lain, di mana diorang letak semua barang-barang perhiasan diorang lah, yang special-special semua dalam satu bilik. Diorang tak letak dekat ruang tamu ke apa. So si Milia pelik lah, tak ada ke potret tu berganjak ke bergerak ke apa. Dan Tia pelik lah, bergerak, kenapa nak kena bergerak ah? Dan Milia explain dekat si Tia, sebab macam dalam kes Milia, macam dalam part 1 ataupun bahagian 1 yang aku dah ceritakan, potret yang telah disorok oleh Milia dan juga ibu dia yang letak dalam store tu end up muncul balik dalam milik si Milia tau. So Milia berasa pelik lah, kenapa potret ni tak masuk dalam bilik Tia ke apa kan. Dan Tia time tu bila dia dengar benda tu, lagi dia takut lah cerita dia kan. Sampai potret berganjak, bergerak semua benda bagai kan. So Tia dah lepas dah tenangkan si Milia semua, dan diorang obviously tak boleh nak tidur lah, especially si Milia ni. Namun si Tia ni cubalah sedaya upaya dia untuk tahan mata dia kan. Dia pun dah mengantuk, tapi dia tak boleh, takkanlah dia nak biar si Milia ni seorang-seorang kan. So dia cubalah teman, sampailah dalam pukul 3, pukul 4 macam tu, diorang berdua pun terlena, termasuk tidur. So bila tibanya waktu pagi, si Tia dan juga si Milia ni dikejutkan oleh ibu si Tia untuk makan breakfast semua benda lah. So diorang pun bangun, everything nampak biasa. Dan baru si Milia perasan bahawa yang kaki si Tia ni ada kesan lebam yang boleh katakan agak besar agak lah. Dan si Milia tanya, Tia, apa hal dengan kaki kau? Dan Tia pun tengok kaki dia, and dia macam lagi sekali benda ni terjadi. So si Milia cakap, tapi malam sebelum tu, tapi malam kita sembang tu, tak ada pula aku nampak kaki kau kena macam ni kan. Dan Tia cakap dia selalu macam ni lah, bila malam setengah-setengah hari tu akan timbul lebam and everything all. And si Tia sharp memang makhluk tu lah yang gigit. Dan si Milia pun tanya lah si Tia, berani you tidur lagi dalam bilik ni walaupun dah tahu insiden macam ni. Dan Tia cakap, macam mana dia nak buat apa, I nak buat macam mana lagi, I tak boleh nak pergi mana-mana. I bagi tahu parents aku pun tak percaya. So I terpaksa hadap lah, nak tak nak I kena beranikan diri lah. So Milia berasa consider satu level yang respect lah dekat si Tia ni kan.
kan. Selepas diorang semua dah bersiap, dah mandi, apa semua, makan breakfast lebih kurang macam tu, dan pukul 8 ke 9 pagi, kelihatan Katrina dan juga Triso ni nak jemput si Tia dan juga si Milia ni, sebab diorang bakal gerak ke Bandung untuk jumpa ataupun cari si Ricky ni. So lepas diorang semua dah selesai, diorang pun memulakan perjalanan selama 2 jam lebih ke Bandung untuk mencari si Ricky.